Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Allahumma aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma zinna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma fakirna fid din wa alimna ta'wila. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah yang mati Tuan Bilal ahli kuasa surah Wasaniyah, ibu-ibu bapa yang mati sekalian, alhamdulillah. Kita akan sambung pengajian kita muka surat 75 kan, 75 insya-Allah. Hari ini kita mau bicara berkaitan dengan isteri kita. Isteri kan. Isteri dan anak-anak perempuan. Tapi kita sebagai orang tua kan, kita kena tahulah sikit sebanyak berkaitan keluarga kita ni kan. Iaitu jenis-jenis darah, jenis darah wanita. Pertama sekali darah haid. Berkaitan dengan darah haid kan. Mungkin kita sebagai ni lah, bolehlah kita cuba tanya isteri kita macam mana kan, betul tidak ni. Pertama, darah haid dia kata, haid ialah darah kotor yang keluar dari rahim perempuan yang bukan darah penyakit. Bukan darah penyakit. Satu darah haid, darah penyakit. Satu istihadah, darah penyakit. Ini darah haid. Darah haid ni memang keluar tiap bulan. Kepada kaum ibu kan, yang bermula daripada 9 tahun sehingga ada yang 50, ada 40, ada 35, ada 60. Kan, tertakluk kepada pemakanan, kehidupan dan iklim dia lah. Kan, macam kita Malaysia ni lebih kurang dalam 45 tahun ke 15 tahun lah. Dah habis dah menopause. Itu tempoh tu kan. Okey, untuk Malaysia lah. Tapi ini berkaitan dengan haid kan, isteri kita. Sejauh mana kita tengok isteri kita ya, dan anak-anak kita. Sekurang-kurangnya haid sehari semalam, iaitu 24 jam. Selama-lamanya 15 hari 15 malam. Kebiasaannya 6 atau 7 hari malam. 7 hari dan 7 malam. Biasanya dia kata haid ni dia ambil kira kalau keluar darahnya 24 jam. Kurang 24 jam bukan darah haid. Dia nak 24 jam ke atas. Dan kalau dia keluar panjang sampai 15 hari. 1 hingga 15 sahaja darah haid. Hari yang ke-16 bukan darah haid lagi dah. Hari yang ke-16 sudah menjadi darah istihadah. 1 hingga 15 wajib sembahyang atau wajib sembahyang. 16 keluar haid lagi wajib sembahyang. Sebab dia darah istihadah, bukan lagi darah haid. Okey. Jadi kita ingat je, darah haid ni dia mesti 24 jam sehari semalam. Kalau keluar 2 jam 1 jam itu bukan. Itu darah sakit, istihadah tu, sakit. Ya. Panjangnya 15 hari 15 malam. Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda kepada Hammah binti Jahshin, kata Rasulullah, fatahayyadi 6 ayyam aw 7 ayyamin fi ilmillah thumma igtasili. Maksudnya dia kata, kamu didatangi haid 6 atau 7 hari dalam pengetahuan Allah,
kemudian mandilah. Kan? Jadi biasa-biasa 6-7 hari. Kata ya Azhar Idrus, kalau dapat 1 hari alhamdulillah. 1 hari boleh haid kan. Untung dia kata. Kalau 15 hari rugi. Ustaz Idris katalah. Kan? Jadi melihat di sini ialah dia kata haid berwarna merah kehitaman, kuning, tua ataupun warna coklat. Ini kita tak tahulah ni, kita serah pada kaibu lah. Ya. Sekiranya yang keluar itu berwarna putih, maka telah dipanggil haid dan perempuan itu bukanlah mengandung. Kalau keluar dengan darah putih, warna putih, cecair putih, bukan haid. Yang haid ni ialah merah kehitaman ataupun warna kuning tua ataupun warna coklat, mana warna gelap lah. Kan? Ni kaibu lah ni kan, kaibu. Kita boleh tengok atau bertanyalah kaibu, boleh tanya isteri macam mana, betul tidak kan? Tempoh bersuci, tempoh haid paling sekejap ialah 1 hari 1 malam. Dan tempoh yang paling lama ialah 15 hari 15 malam. Manakala tempoh biasanya 6 hari ataupun 7 hari. Itu biasa, tempoh biasa kan. Yang tadilah orang yang tadi. Sekurang-kurangnya tempoh suci itu mestilah 15 hari 15 malam. Artinya antara 2 haid mestilah 15 hari paling kurang. Tetapi tidak ada batasan tentang tempoh maksimumnya. Okey. Dia kata di antara haid A dengan haid B, nak jumpa haid dengan haid itu paling kurang 15 hari. Paling kurang. Kena tahu tu. Kalau besok nak tanya, payah ni. Kau melepas kau ni, tengok 15 hari ni. Haid dia daripada lahir, haid A, pergi ke haid B, 15 hari. Dia bukan. Tapi biasa kalau lebih 15 hari tu, alhamdulillah. Biasa dia kata 23 hari, 24 hari. Kan? Yang kena biasa haid ni lebih kurang dalam 3-4 hari. Itu kau tadi 5, 6 ataupun 7 hari. Yang biasa berlaku haid keluar kepada kaum isteri kita lah. Kan? Kurang daripada? Kalau kurang 15, mana bersih cuci dia? Haid A dengan haid B. Mana bukanlah. Dia mesti 15 hari, dia kurang-kurang 15 hari. Jadi maksud macam ni, kita kata haid tu, dia katalah bulan 3 kan, 1 hingga 15. Itu haid dia. Lepas tu banyak haid. Lepas tu 16 hingga 30, selagi tak jumpa haid, dia istihadah. Darah istihadah. Bukan darah haid. Darah istihadah, mana darah sakit, darah penyakit. Maknanya dia kena basuh, dia kena mandi. Apa dia kena basuh, kemudian dia kena wajib semayang. Istihadah. Tapi kalau darah haid, wajib mandi. Bersih, mandi apa semua macam biasalah. Darah haid. Darah istihadah ni darah sakit. Lepas pada 15 hari, dia dikategorikan wajib semayang, wajib puasa. Lebih 15 hari. Tempoh 15 hari. Tapi ada setengah tadi dalam ceramah Ustaz Idrus, Azhar Idrus, dia kata, contoh dia kata datang haid 6 hari. Lepas tu bersih 3 hari. Mari pula sehari. Maka dia kata 6 campur 3 apa? 9. Campur 1 pula datang kedua. Maka tempoh tak habis lagi sebab 15 hari tu. Maka dikategorikan semua haid. Walaupun bersih 2 hari. Syarat dia, bersih yang datang kedua, haid kedua itu melebihi 24 jam. Kalau kurang 24 jam, bukan haid. Kurang 24 jam, bukan haid. Istihadah. Boleh faham tak? Ya. Itu penting tu, kena tanya, sangat penting. Kata terlepas tu bahaya juga tu kan. Masa bersetubuhan dalam haid haram. Ni kena tahu. Kita kena tahu juga bab-bab macam ni.
Okey, kemudian dia kata sini darah istihadah pula sikit tambahan. Dia kata pengertian istihadah sekiranya darah yang keluar melebihi daripada kebiasaan, umpamanya melebihi maksimal haid 15 hari, maka darah yang lebih itu dikira istihadah ataupun darah penyakit. Ya. Orang yang berdarah penyakit wajib menunaikan solat dan amalan-amalan lain sebagaimana orang biasa. Wajib. Isteri kita haid 15 hari, tak wajib lah. Tak wajib sembahyang, tak wajib puasa. Kan? Tak wajib baca Quran. Setu Quran tak boleh, tawaf tak boleh. Kan? Tapi kalau yang 16 itu, dia kena bersih, mandi wajib. 16 haid tadi tu, mandi wajib, kena bersih, dia kena sembahyang. Sebab dia kategori istihadah. Boleh kan? Haid lain, istihadah lain. Istihadah? Tak, dia basuh je biasa. Basuh biasa. Tapi yang mandi haid tu wajib niat saja aku mengangkat adab besar. Mandi wajib kerana Allah Taala. Untuk istihadah tu bersih je biasa. Penyakit bersih. Lepas tu cuma istihadah ini dia kena pakai pampers sebelum nak sembahyang, supaya darah tu tidak keluar. Boleh? Panjang ni darah haid pun panjang cerita. Lalu buku ni panjang ni baca. Puaslah baca tu. Kan sejam lebih. 2 jam baca buku ni kan. Aduh. Kemudian biasa dia kata satu suci. Satu lagi, kalau darah haid tu kita nak tentu bersih tak bersih, dia suruh cek. Jangan tengok luar saja. Dia kata Ustaz Al-Azhar dulu bukan tengok pergi atas saja, kena tengok dalam tu. Maknanya kena ambil cuping ataupun ambil apa punya tu kapas, culik dalam sikit. Dia kata sekurang-kurang banyak ni supaya nak tengok darah ada tidak dalam. Kalau ada rasa darah dalam tu masih haid lagi tu. Sebelum nak mandi wajib tu kena tengok dulu. Itu Azhar dan dalam ulama dia tu ulama macam itulah supaya nak mengesahkan. Jadi kita pula memang tu nak mengesahkan haid selesai tidak sebelum melakukan persetubuhan. Itu kembali kita balik persetubuh balik ni. Tengok persetubuh kita tu. Takut dia orang ni perempuan belum selesai lagi haid dia. Dalaman ada darah lagi. Isteri kata dah okey tapi belum habis lagi darah haid dia orang tu. Dia akan mengganggu kepada kebersihan. Tempoh bersetubuh dalam tempoh haid mana haramlah kita. Haram tu. Kemudian isteri wajib memaklumkan ketika dia datang haid. Dan juga wajib memaklumkan ketika dia habis haid kepada suami dia. Dia tak boleh diam. Supaya menyenangkan suami susun strategi lain. Tak boleh. Mana wajib kena bagi tahu. Saya ni tak boleh ni. Bendera merah maknanya telur apa? Kan? Bendera putih. Okey. Macam itulah ya, dia kena maklum. Wajib kena maklum. Isteri kena maklum. Dan kita pula kena tanyalah. Kalau isteri kata, tapi haram menipu. Menipu haram. Isteri menipu malah pada hari dia tak haid. Dia buat lain tak boleh lah bendera merah. Dia tipu pun. Haram berdosa kan. Cuma maklumlah. Kena maklum. Itu di antara lah ya. Okey, darah nifas pula. Darah nifas ni ialah pengertian nifas, iaitu nifas adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas melahirkan anak. Kita dah lepas dah. Anak-anak kita ni dalam proses melahirkan anak ya, darah nifas ni. Mazhab Syafi'i menyatakan bahawa darah nifas itu ialah darah yang keluar selepas selesai melahirkan anak. Tetapi sekiranya bayi masih belum keluar kesemuanya, maka belum lagi dikatakan darah nifas, tetapi darah yang keluar itu dikira darah penyakit. Anak tak lahir, tak habis lagi kan? Darah mana ada anak lagi dalam. Maksud nifas ni anak lahir semua lah. Lahir keluar semua. Kalau kembar habiskan semua, baru dikategorikan darah
darah nifas. Darah daripada rahim perempuan yang keguguran anak juga dipanggil nifas. Kalau gugur anak, tempoh sekurang-kurangnya satu lahzah, mungkin sikit saja keluar, sikit je lah. Sikit maka mandi wajib lah. Sikit saja keluar setitik atau titik mandi wajib. Tapi dia kata kebiasaannya ialah 40 hari. Lepas lahir anak tu jangan sentuh 40 hari. Kan? Dan tempoh maksimum 60 hari. Biasa ni dibawa Melayu pula dia kata, maka tidaklah wujud 44 hari sebagaimana kepercayaan orang Melayu. Betul 44 hari Kau pagi orang Melayu. Ni tahu dia cakap sini. Tapi ada ke dulu kan dia tempoh ni apa hari 40 hari ke. Tapi dia kata biasanya 40 hari, banyaknya 60 hari. 40 hari. 60 hari. Tu tengok pada darah dia lah. Kalau darah kering tak sampai 60 hari, dah dia kena mandi wajib dan seterusnya. Ikut apa ni? Ikut punya amalan-amalan wajib lah. Semayang, puasa apalah. Tapi dia kata kalau sekurang-kurangnya satu lahzah, detik setitik, sikit je keluar, pun dikategorikan darah nifas juga. Perkara-perkara yang haram ketika haid dan nifas, pertama solat tak boleh, semayang, apa-apa semayang sunat, semayang wajib pun tak boleh. Membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Membaca, menyentuh, membawa Al-Quran tak boleh. Tawaf, tawaf tak boleh. Tawaf tak boleh. Kemudian puasa. Puasa dia wajib qada. Semayang tak wajib qada. Semayang biasa je. Habis dia haid tu tak ada qada lagi semayang. Tapi puasa wajib qada. Bersetubuh, haram bersetubuh ya. Kemudian bercerai tetapi tolaknya jatuh. Tak boleh bercerai dalam tempoh dia datang haid ni. Kemudian iktikaf, berhenti dalam masjid. Datang surau. Tapi kita surau lain. Ini masjid. Datang duduk masjid tak boleh dia, tapi kita pun dia tiba macam mana masjid ke pun ni. Tapi tempat ibadah kan. Tempat ibadah yang penting dia tak nak darah tu keluar, kotor punya tu menyebabkan tempat ibadah tu. Tapi kalau khususinya masjid lah. Masjid memang tak boleh perempuan yang datang haid untuk datang ke masjid ke untuk dengan ceramah ke dengan apa tak boleh. Tidak digalakkan. Tidak boleh lah maksudnya. Sebab darah tadi tu. Kalau lalu pun tak boleh kat contoh lalu depan tu. Dia takut tu lah, takut kotor tu, jatuh darah tu. Kotoran kan. Masalah haid dan nifas dia kata, orang yang sedang haid atau nifas boleh boleh tadi haram membaca dan menyentuh Al-Quran kan. Tapi ada sebahagian dia kata sini, orang yang sedang haid atau nifas boleh membaca sedikit ayat Al-Quran, boleh sedikit Al-Quran. Syarat lain dia kata seperti basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat, ada niat tu, bukan niat membaca Quran, niat berzikir. Contoh kita nak tidur kan, kita baca 3 kul ke, kita baca surah kursi ke nak tidur. Itu boleh, tu zikir. Kan? Begitu juga beberapa ayat dalam kategori pendinding diri seperti ayat kursi dan surah-surah 3 kul. Itu boleh. Tapi kalau Al-Quran memang nak baca panjang lah untuk Quran saja, memang niat untuk baca Quran lah. Walaupun ayat kursi, niat baca Quran tak boleh. Dia kira kategori dia belum bersih lagi. Belum bersih lagi kan. Selain itu tidak haram bagi seorang wanita yang haid melintasi masjid. Lintas masjid ni dia kata. Tapi dalam kitab ni dia kata lalu tak boleh, abir sabil. Tapi dia kata lintas ni ada sebahagian mengatakan boleh, tetapi secara umumnya dalam mazhab Syafi'i mana tidak digalakkan perempuan hadir ke masjid. Yang tu isu besar tu. Sebab tu dalam masjid, kalau macam masjid An-Nur ni, sebab baru ni bincang untuk buat di bahagian dewan. Bahagian dewan yang semayang sekarang ni. Tak nak ke depan. Sebab kita takut yang datang tu
apa punya haid ni. Iyalah, walaupun pakai pampers, tapi cara umum ayat Quran kata tak boleh. Quran kata tak boleh. Tapi ada sini mengatakan macam ni pula, dia kata selain itu tidak haram bagi seorang wanita yang haid menetasi masjid. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata Rasulullah telah bersabda, ambilkan untukku sejadah di masjid. Lalu aku berkata, sungguhnya aku dalam keadaan haid. Sabda Rasulullah SAW, sungguhnya haidmu itu bukannya di tanganmu. Ini sebenarnya tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Tapi ayat Quran memang tak boleh. Ayat Quran. Dalam ayat Quran apa ni? Ada tajuk abiri sabil, lalu ke masjid kan. An-Nasa'i pula meriwayatkan daripada Maimunah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, salah seorang daripada kami bangun bawa sejadah ke masjid, lalu dia menghafalkannya sedangkan dia dalam keadaan haid. Ini dalil kata boleh. Dalil kata boleh. Tetapi banyak Imam Syafi'i yang saya baca tadi memang tidak dibolehkan perempuan hadir ke masjid ketika dia dalam keadaan haid. Kan? Itulah yang saya baca dalam ni lah. Banyak Syafi'i yang pun banyak itulah. Darah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar daripada faraj perempuan bukan semasa haid atau nifas. Disifatkan sebagai darah penyakit. Tiap-tiap darah yang keluar dari rahim yang melebihi atau kurang daripada haid atau nifas, maka darah itu dikira sebagai darah istihadah. Contoh yang tadi, nifas. Dia keluar darah sampai lebih 60 hari. Maka lebih 60 hari itu dikategorikan sebagai darah nifas. Ya. Perlu diingatkan bahawa perempuan yang darahnya keluar sebagaimana yang tersebut tidak dikenakan sebarang larangan seperti ke atas orang haid dan nifas. Jadi macam biasalah. Solat wajib, puasa wajib, baca Quran boleh, tapi syarat kena bersih tadilah. Kalau nak sembahyang, dia kena bersihkan, pakai pampers, dan tempoh waktu dia pula kena cepat. Dia tak boleh lama. Contoh katalah kaum ibu tadi nak sembahyang, kecuali jemaah. Jemaah pun tunggu sehingga nak sembahyang qomat. Baru dia prepare naik masuk kan. Untuk solat berjemaah. Tapi yang lain cepatkan dia sembahyang. Sebab dia takut darah tu keluar. Tapi darah tu keluar ada pampers penghalang tu ada, takut mengalir banyak kan. Maka dia disuruh untuk cepatkan menunaikan solat. Ambil sembahyang terus solat. Ambil sembahyang terus solat ya. Tidak dikenakan sebarang larangan seperti kata orang haid dan nifas. Mereka hanya perlu sentiasa memperbaharui wuduk. Tatkala hendak mengerjakan ibadat solat dan lain-lain diwajibkan berwuduk. Maknanya nak sembahyang setiap waktu tu dia kena ambil wuduk. Bukan sekali wuduk panjang tak. Isyak, maghrib. Sebab dia terdekat. Masuk waktu ambil wuduk, bersih badan dia, ambil wuduk terus sembahyang. Jadi darah tu keluar. Masuk isyak, prepare kan, masuk waktu, bersihkan kemaluan dia, tampakkan pampers, wuduk terus sembahyang. Mana setiap waktu dia kena ambil wuduk. Solat orang beristihadah. Orang yang beristihadah jika hendak mengerjakan solat perlu mengambil kira beberapa perkara. Berwuduk hanya apabila telah masuk waktu solat. Tu masuk waktu solat dulu. Setelah membersihkan darah berkenaan serta meletakkan sesuatu balutan terlebih dahulu, lalu terus bersolat. Dia tidak boleh menunggu melainkan untuk solat berjemaah. Solat jemaah tunggu sekejap je lah. Tu kata tadi solat jemaah tu qomat tu baru dicepatkan. Jangan tunggu 10 minit apa semua. Mana yang sunat-sunat tu ketepikan dulu, ambil yang wajib saja. Ambil yang wajib saja. Ya. Mereka hanya boleh solat satu fardu dan beberapa solat sunat lain. Ya, boleh solat fardu, solat sunat saja. Tapi nak fardu, setiap fardu dia kena bersihkan. Tapi kalau lepas sembahyang maghrib, contohlah kan sembahyang maghrib, berapa agak-agak boleh dengan kelembapan darah dia tu. Takut darah lebih banyak kan, mengalir takut nak. Ya, maknanya dia rasa rimah tu, dia kena bersih lah. Jadi setiap waktu, yang fardu wajib setiap waktu, yang sunat tu kalau selagi dia rasa okey lah. Kalau rasa rimah, kena pergi bersih lah.
Takut keluar air basah, kena kain, kena apa. Jadi pakaian kita kena najis pula. Darah itu najis. Ya, tapi oleh kerana darurat tadi, boleh kita pakaikan dengan kain lamping ataupun dengan pampers untuk menahankan daripada darah istihadah itu keluar tadi. Okeylah tuan-tuan, itu saja yang berkaitan dengan ini untuk kaum ibu lebih tahu ni kan. Tapi maklumat kita sahaja. Untuk maklumat kita sahaja ya. Ada soalan ke? Ya. Sila. Hari yang ke-15. Macam mana? Satu hari cuci macam mana? Sembilan. Ya. Ada. Oh, suci satu hari tak boleh. Dia 15 hari. 15 hari. Sekurang-kurangnya daripada A ke B 15 hari. Contoh bersih 15 hari bulan. Datang lagi haid, darah. Maka darah 16 tu sudah pun di kategori suci lah. Cuma dia istihadah. Dia wajib kena mandi, wajib kena apa, kena sembahyang, kena puasa. Datang lagi 17, wajib masuk macam biasalah. Hukum macam biasa sampai 30. Walaupun darah keluar manjang pun di kategori darah istihadah. Tapi dia kata jangkaan di antara A dengan B tu 15 hari. Mana mari pula satu bulan tu maknanya pergi pada haid sebenar pula lah. Haid sebenar pula. Jadi sepatutnya 15 hari sahaja. Haid. Mana sebanyak-banyak 15 hari. Sebanyak-banyak 15 hari. Sekurang-kurang 1 hari. Biasa-biasa 6-7. Biasa 6-7. Kurang sehari. Banyak 15. Lebih pada tu istihadah. Sama dengan nifas. Lebih pada 60 istihadah. Hukum dia wajib dia mandi, sembahyang, puasa macam biasa. Macam biasalah. Satu lagi dalam istihadah tadi, oleh kerana kita apa punya tadi pakai pampers kan, jangan joluk dalam. Kalau kita joluk kain nak lepas kita haid lah kan. Kalau haid tak ada masalah. Istihadah tu, sebab waktu istihadah tu dia waktu kena sembahyang, puasa kan. Kalau waktu puasa ni untuk puasa, maka dia kata yang istihadah tadi, kalau kita congkil mungkin kain ke apa nak pasti darah, nak bersih darah dalam tu kan, ia seolah-olah masuk dalam lubang. Ni hidung masuk benda telinga ni, rongga-rongga. Jadi faraj tu sebahagian daripada rongga. Jadi tak boleh nak masuk kain dolok dalam, nak bersih dalam. Jadi membatalkan puasa. Situ pula dia pergi. Kalau haid tadi, isu cek dulu supaya nak bersih, nak tahu pasti betul-betul haid itu sudah pun selesai. Untuk istihadah, dalam tempoh istihadah itu, dia kata dia kena jangan, maknanya tak boleh nak jolok apa tadi, kapas apa dalam faraj tu, dia dah masuk dalam lubang, maka dia akan jadi batal. Batal puasa. Satu lagi dalam tadi berkaitan dengan Ustaz Wadi Anwar, dia kata apa? Contoh dia katakan dia ni dah tahid, dia masuk, kita katalah subuh ke 6, dia katalah subuh ke 6 kan. Imsak dia datang sampai pukul 5.45 haid berhenti. Haid berhenti kan? Haid berhenti. Dia tahu haid berhenti, maka hukum dia wajib dia kena puasa. Walaupun dia tak sempat mandi lagi.
Boleh faham tak? 5.45 isteri cek licin, kering, tak ada apa. Lepas tu dia pun makan kan. Kemudian dia niatlah puasa esok kan. Maka hukum dia wajib puasa. Tentang mandi wajib tak apa, lewat pada tu pun tak apa. Mandi wajib boleh mandi pukul 6.30 boleh lagi. Walaupun dia tak berniat puasa malam sebelum. Dia niat masa tu lah, masa bersih je lah. Niat masa bersih tu, aku nak puasa besok. Sebab imsak ni waktu tempoh 10 minit kan. 10 minit tu imsak masih lagi belum waktu lagi tu. Cuma tidak digalak kita makan waktu 10 minit. Tapi dia belum masuk waktu subuh lagi. Yang betul-betul puasanya sekarang pukul subuh 6.11. Waktu subuh 6.11 tu, itu dia bermulanya puasa. 6.10 imsak, tak ada masalah. Boleh makan lagi. Tapi dalam tempoh 10 minit itu nama imsak. Imsak ni menahan daripada kita makan apa-apa lagi lah. Sebab kita takut nanti makan kan ada gigi, ada makanan air, payahlah. Nak komo payah. Jadi tempoh 10 minit ni beri ruang standby untuk masuk kepada jam masuk waktu untuk berpuasa. Boleh. Sebab dalam masih malam lagi. Masih malam sebelum waktu subuh. Waktu niat kan dia kata daripada maghrib sehingga sebelum subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Boleh kita niat tempoh tu. Tak ada masalah. Tak apa. Macam kita lah bersetubuh dengan isteri. Kan? Katalah pukul 5, pukul 4 lah. Tidur. Sedar pukul 6.30. Maknanya tak ada masalah. Niat kita dah jalan. Kita sahur awal lagi. Pukul 4 dah sahur dah. Boleh. Jadi sah. Ataupun bangun-bangun pukul 8. Sah tak? Sah. Tapi tidur tadi salah tu. Tidur melebihi waktu. Tapi dia tak sedar, kena qada lah. Sebab dia tak sedar. Tapi puasa dia sah. Apa punya atau sembahyang dia kena qada. Sebab dia tertidur. Bukan menidur tak. Tertidur tak. Kalau menidur tak boleh. Boleh. Okey tuan sikit sebanyak boleh lah tu. Ada? Tak ada? Okay, harap insya-Allah lah sikit sebanyak lah. Boleh baca. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallah.